guys, hari ini kami akan kongsikan sedikit ilmu tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau dikenali sebagai ADHD. ADHD ini ialah satu gangguan dengan simptom seperti kanak-kanak kurang memberi perhatian, hyperaktif dan impulsif atau gangguan terhadap kebolehan remaja untuk belajar, bekerja dan melibatkan diri dalam aktiviti lapang. Ia juga memberi kesan kepada hubungan interpersonal mereka. Beralih pula kepada faktor penyebab ADHD. Sebab yang tepat tidak diketahui. Walau bagaimanapun, beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada ADHD. Yang pertamanya genetik. Lebih daripada separuh daripada semua ibu bapa dengan ADHD akan mempunyai kanak-kanak dengan gangguan tersebut. Yang kedua, biologi atau fisiologi, iaitu kekurangan bahan kimia tertentu di kawasan otak yang mengawal impuls dan memberi bantuan dalam menyaring input deria serta memusatkan perhatian seseorang. Yang ketiga, kecederaan otak, trauma pada kepala semasa kelahiran atau kecederaan kepala dan perokok biasa juga dapat meningkatkan kemungkinan untuk mendapat anak ADHD. Yang keempat, faktor persekitaran. Persekitaran keluarga yang meningkatkan kemungkinan ADHD seperti konflik keluarga, keadaan di rumah serta tingkah laku jenayah. Akhir sekali, makanan. Makan jenis makanan atau makanan tambahan yang tidak baik untuk pembesaran boleh memainkan peranan dalam menyebabkan ADHD. Seterusnya, ciri-ciri dan karakteristik ADHD. Yang pertama, inattention, iaitu kurang memberikan perhatian. Contohnya, membuat kesilapan atau cuai, kesukaran untuk mengekalkan perhatian sepenuhnya dalam aktiviti, tidak boleh mengikut arahan, mengelakkan diri dan tidak suka dengan tugas yang memerlukan kemahiran kognitif yang lama, tidak melakukan tugas mengikut susunan yang betul serta mudah terganggu. Yang kedua, impulsif, iaitu tindakan dilakukan secara tiba-tiba mengikut gerak hati. Contohnya, menjawab jawapan sebelum soalan selesai, tidak sabar menunggu giliran, serta menceroboh atau mengganggu orang lain. Yang ketiga, hyperaktif, iaitu sikap individu yang aktif, tidak selesa dan lebih aktif daripada orang yang normal. Contohnya, sentiasa gelisah, tidak boleh duduk di tempat duduk dengan aman dan selesa, berlari dan melompat dengan aktif secara berlebihan, tidak boleh memberikan perhatian dengan lama untuk melakukan sesuatu aktiviti atau pekerjaan, serta bercakap secara berlebihan dan laju. Seterusnya, masalah social participation pada kanak-kanak ADHD. Yang pertama, komuniti. Contohnya, suka untuk mengikuti program komuniti seperti pertandingan mewarna kerana suka untuk mendengar arahan. Yang kedua, family. Contohnya, suka untuk melakukan aktiviti bersama keluarga kerana mempunyai sikap tidak peduli. Yang ketiga, peer. Contohnya, suka untuk bekerjasama bersama rakan kerana memiliki sikap terburu-buru seperti memotong percakapan orang lain. Antara penilaian yang boleh digunakan untuk menilai penglibatan sosial kanak-kanak ADHD ini ialah yang pertama, the social profile. Ia digunakan untuk mengukur penglibatan sosial dalam aktiviti berkumpulan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Penilaian ini sesuai untuk semua peringkat umur. Yang kedua, Pervasive Developmental Disorder Behaviour Inventory (PDDBI). Alat penilaian ini direka untuk menilai pengekspresian dan penerimaan kemahiran komunikasi dan sosial kanak-kanak. Ia sesuai untuk kanak-kanak berumur 18 bulan sehingga 12 tahun 6 bulan. Seterusnya, School Social Behaviour Skills and Home Community Social Behaviour Skills. Ia digunakan untuk menilai kekuatan emosi sosial kanak-kanak dan risiko tingkah laku mereka di sekolah, rumah dan komuniti. Ia sesuai untuk kanak-kanak tadika sehinggalah kanak-kanak yang berumur 12 tahun. Yang terakhir,
Try It Social Skills Assessment Second Edition. Ia menilai pengetahuan dan kemahiran kanak-kanak dalam 3 kemahiran sosial iaitu kognitif, tingkah laku dan emosi. Ia sesuai untuk kanak-kanak tadika sehingga kanak-kanak berumur 12 tahun. Sekarang kita masuk ke bahagian rawatan. Yang pertama, art terapi. Contohnya, aktiviti melukis dan mewarna bersama rakan-rakan. Aktiviti ini boleh mengajar mereka untuk menunggu giliran kerana mereka perlu berkongsi-kongsi alatan melukis tersebut. Art terapi ini juga mampu meningkatkan fungsi kognitif dan kreativiti kanak-kanak. Yang kedua, sensory circuit activity. Ini adalah aktiviti bersiri yang direka khas untuk meningkatkan kesediaan kanak-kanak untuk melakukan sesuatu aktiviti. Contohnya, weighted blanket digunakan bagi menenangkan kanak-kanak tersebut. Lakukan sensory circuit ini dalam kumpulan bagi meningkatkan sosialisasi kanak-kanak. Yang ketiga pula, tabletop activities. Contohnya bermain flashcard. Aktiviti ini dapat meningkatkan fokus dan memori mereka. Contohnya, gandakan kanak-kanak dengan seorang rakannya agar dia dapat berkomunikasi bagi mengingat kad tersebut. Yang keempat, grup terapi. Contohnya, lakukan aktiviti-aktiviti di dalam kumpulan agar kanak-kanak ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan sosial mereka di rumah, sekolah dan tempat awam. Dan yang terakhir, hipoterapi. Ia merupakan terapi yang menggunakan haiwan seperti kuda. Aktiviti seperti ini mampu mengajar kanak-kanak untuk mengikut peraturan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendekati dan menunggang kuda tersebut. Bagi menambah baik penglibatan sosial, lakukan aktiviti ini bersama kanak-kanak lain. Pesanan ringkas dari kami, berikan galakan, pujian dan ganjaran kepada mereka apabila mereka berjaya menyiapkan sesuatu aktiviti kerana ia mampu meningkatkan penglibatan mereka dalam aktiviti tersebut dan aktiviti yang akan datang.